Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channels. Isu panas, isu penggantungan ahli parlimen Machang, sahabat-sahabat semua. Ya, ahli parlimen Machang sendiri masih lagi mempersoalkan pergantungan beliau. Dan hari ini akhirnya Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul membuat satu kenyataan yang padu begitu. Dan nasib buruk juga buat kata peliharaan PAS bakal ditentukan dalam masa terdekat. Jadi mari kita lihat dua kenyataan media ini yang menarik untuk kita update ya perkembangannya. Yang pertama adalah gantung Wan Faizal usul kerajaan ikut aturan Dewan Rakyat. Itu antara kenyataan terkini Tan Sri Tan Sri Speaker Dewan Rakyat ya, iaitu Tan Sri Johari Abdul. Jadi katanya tindakan menggantung ahli parlimen Machang, Wan Ahmad Faizal, Wan Kamal daripada menghadiri sidang di parlimen selama 6 bulan adalah berlandaskan usul yang dibuat kerajaan, kata yang dipertua Dewan Rakyat iaitu Tan Sri Johari Abdul. Beliau berkata, tindakan itu mengikut peraturan mesyuarat Dewan Rakyat yang dibenarkan. Isu penggantungan Wan Ahmad Faizal adalah kerajaan yang mengusulkannya, jadi bukan saya yang hukum dia. Saya cuma mengendalikannya, katanya. Dan tambah beliau lagi, ahli parlimen Machang bukan orang pertama yang dikenakan tindakan sedemikian. Malah sebelum ini terdapat 6 hingga 7 ahli parlimen sudah dikenakan tindakan yang sama, termasuklah Tan Sri Lim Kit Siang, katanya dalam satu sidang media sempena program lawatan kerja ke Dewan Undangan Negeri Kelantan di Kompleks Kota Darul Naim, Kota Baru hari ini. Johari juga berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Wan Ahmad Faizal dalam ceramah umum pilihan raya kecil di Dun Negeri di Felda Perasu, Gua Musang semalam, yang menyatakan beliau tidak dipanggil untuk membela diri oleh jawatan kuasa hak dan kebebasan parlimen sebelum tindakan terhadapnya diputuskan. Jadi pada 17 Julai lepas, Wan Ahmad Faizal digantung daripada menghadiri sidang Dewan Rakyat selama 6 bulan susulan usul daripada Majlis Mesyuarat dan Jawatan Kuasa Pilihan Parlimen yang meraih sokongan 110 ahli parlimen, manakala 63 tidak bersetuju dan 3 tidak mengundi, manakala 49 tidak hadir. Usul berkenaan dibawa Menteri Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Datuk Seri Azalina Othman Said ekoran tindakan Wan Ahmad Faizal membangkitkan isu surat layang di Dewan Rakyat kononnya mengenai dalang sebenar di sebalik pengambil alihan Malaysia Airport Holding. Dan yang lebih teruk dari dalam kenyataan dan tuduhan yang dibuat oleh Wan Ahmad Faizal ini adalah menuduh penjawat awam, pegawai penjawat awam, sahabat-sahabat semua kononnya menjadi dalang, dan juga disebut nama individu terbabit. Sedangkan apabila dia berbuat demikian, ini adalah satu perkara yang tidak adil, kerana pegawai tersebut, penjawat awam ini tidak dapat hadir ke parlimen untuk membela diri seperti mana tuduhan yang dilemparkan oleh ahli parlimen Machang ini, yang hanya berlandaskan surat layang yang kesahihannya sahabat semua tidak pun diketahui siapa penulisnya, adakah benar dakwaan dan juga fitnah yang dilemparkan itu. Kerana itu beliau telah diambil tindakan dengan penggantungan selama 6 bulan untuk tidak hadir di Dewan Rakyat kerana menfitnah, menggunakan Dewan Rakyat untuk menyebarkan berita palsu dan sebagainya. Itu pandangan saya. Jadi kita beralih kepada perkara kedua, yang mana kata peliharaan daripada Parti PAS, yang mana telah dibuat tuntutan sebanyak 100 juta oleh Parti UMNO. Beliau mengatakan beliau diugut, sedangkan sebelum menjadi calon beliau tidak menandatangani satu surat aku janji sekiranya menjadi pengkhianat, menjadi katak, menyertai parti lain, sedangkan pada ketika itu masih menjadi ahli suatu parti, maka beliau telah melanggar dan beliau pula membuat tuduhan kononnya diugut, sedangkan dia sendiri yang menjadi katak, mungkin juga dipermainkan oleh Parti PAS, sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini mesyuarat jawatan kuasa pemilih DUN akan tentukan status Adun Rembia. Adakah beliau akan dibuang? Adakah beliau akan jadi katak? Adakah beliau akan dipermainkan oleh Parti PAS bersorangan membayar pampasan denda sebanyak 100 juta ringgit.
Jadi mesyuarat jawatan kuasa pemilih DUN akan diadakan bagi menentukan status sebenar ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rembia Muhammad Jailani Khamis, kata Speaker DUN Melaka Datuk Ibrahim Durum. Beliau berkata mesyuarat itu akan diadakan selewat-lewatnya Jumaat depan, dan setakat ini Muhammad Jailani masih lagi dianggap sebagai ahli Barisan Nasional. Dan katanya lagi, saya tak boleh dengar cakap orang yang dakwa dia Muhammad Jailani ini jadi ahli PAS. Itu adalah daripada pemimpin parti itu sendiri. Jadi saya memikirkan, ya saya kena bawa perkara ini ke mesyuarat jawatan kuasa pemilih DUN untuk kami putuskan kedudukan saudara Jailani, dan selepas itu kita akan tahulah tindakan apa yang harus dibuat oleh DUN berdasarkan kepada keputusan mesyuarat tersebut, katanya di Jasin hari ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui oleh pemberita pada majlis perasmian penutup Karnival Usahawan Desa Festival di Bendang Melaka tahun 2024 di Kem Bentang Negara Sungai Rambai yang disempurnakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dan juga dihadiri Ketua Menteri Melaka sendiri Datuk Seri Abdul Raif Yusof. Jadi pada 16 Julai lepas, ya, Setiausaha Agung PAS yang juga Timbalan Setiausaha Agung Perikatan Nasional Taqiyuddin Hasan dalam sidang media di bangunan Parlimen mengesahkan Jailani yang sebelum ini digantung keahlian dalam UMNO telah diterima dan menjadi ahli parti pada 10 Jun 2023. Taqiyuddin mendakwa tindakan Jailani tidak dianggap sebagai lompat parti kerana rang undang-undang perlembagaan, ya, pada tahun di Melaka dipindah 2023 berkaitan perkara itu diluluskan pada 31 Julai 2023. Jadi katanya berdasarkan surat Lembaga Disiplin UMNO bertarikh 28 Ogos, Jailani didakwa melakukan sabotas terhadap parti kerana sengaja hadir ke Majlis Pengumuman Calon Perikatan Nasional bagi pilihan rakyat kecil di DUN Simpang Jeram di Bakri, Johor. Jadi keahlian Muhammad Jailani dalam UMNO digantung selama 6 tahun. Jadi gantung, ya, bukannya dipecat. Jadi maksudnya beliau masih lagi, ya, menjadi ahli UMNO, ya, belum keluar daripada parti UMNO. Dan dia sendiri juga yang telah menandatangani surat itu. Sahabat-sahabat semua, sekiranya menjadi katak, sekiranya menjadi pengkhianat, beliau akan didenda sebanyak 100 juta. Tapi dalam ceramah-ceramah hari ini yang kita dengar, kononnya, ya, dia telah diugut. Kononnya dia mengambil keputusan itu demi rakyat, katanya. Adakah rakyat yang dikatakan itu mahu menjadi susah seperti Adun Jailani yang kini berdepan dengan kemuflifan ataupun kebengkerapan kerana bakal, ya, dan dikehendaki membayar sebanyak 100 juta. Soalnya, adakah parti PAS akan sediakan tin Milo untuk menolong Adun Rembia ini membayar, ya, 100 juta pampasan tersebut? Jika tidak, ini bermakna PAS ini hanya memperkudakan Adun Rembia. Demi apa? Demi politik semata-mata, demi kepentingan individu semata-mata, demi memperlihatkan kononlah ini PAS pejuang rakyat dan sebagainya. Sedangkan apa yang mereka perjuangkan pada pandangan saya adalah hanya kepentingan parti dan sesetengah individu yang ada di dalam Parti Islam se-Malaysia ini digelar PAS. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda, sahabat semua? Adakah anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tanpa pun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.